Hai, selamat sejahtera. Nama saya Kumail Sanaityar Purnagan, nombor matrik 2774889. Dan dalam video ini saya akan menerangkan tentang sesuatu teori, iaitu teori Organizational Information Theory ataupun lebih dikenali sebagai teori maklumat organisasi. Mengasas teori maklumat organisasi. Teori ini telah diasaskan oleh Carl Edward Wick. Beliau telah lahir pada 31 Oktober 1936. Beliau adalah seorang ahli organisasi teori Amerika yang memperkenalkan konsep gandingan longgar ataupun loose coupling, mindfulness, science making dan sebagainya. Beliau merupakan seorang profesor universiti terbilang Ramsey Snicket di Sekolah Perniagaan Ross di Universiti Michigan. Beliau juga banyak melibatkan diri dalam bidang psikologi seperti bidang psikologi organisasi di universiti. Seterusnya adalah cerita di sebalik penciptaan teori. Teori maklumat organisasi ini menguruskan sejumlah besar maklumat adalah salah satu cabaran utama bagi organisasi. Apabila cara komunikasi baharu meningkat, jumlah mesej yang dihantar dan diterima dan kelajuan mesej juga meningkat. Carl Wick membangunkan pendekatan untuk menerangkan proses di mana organisasi mengumpul, mengurus dan menggunakan maklumat yang mereka terima dalam membangunkan pendekatan ini. Wick menggunakan tumpuan kepada proses dan bukannya struktur. Di sini tumpuan adalah pada pertukaran maklumat yang berlaku dalam organisasi dan cara individu dalam organisasi tersebut mengambil langkah untuk memahami bahan tersebut. Fokus teori maklumat organisasi ini adalah untuk komunikasi maklumat yang penting dalam membangunkan kejayaan sesebuah organisasi. Teori sistem ARM atau dikenali sebagai General System. Teori sistem umum ini menerangkan tentang fenomena sekumpulan bahagian yang saling berkaitan. Apabila satu bahagian sistem diubah dan dipengaruhi, ia akan mempengaruhi sistem ini secara keseluruhan. Begitu juga dengan organisasi dapat dilihat sebagai satu sistem bahagian yang berkaitan dan bekerjasama ke arah sistem dan visi yang sama. Sistem ini dapat dibagikan kepada dua, iaitu loose coupling dan juga tight coupling. Loose coupling menggambarkan bahawa sementara orang dalam organisasi atau sistem saling berhubung dan sering bekerjasama, mereka tidak perlu bergantung antara satu sama lain untuk meneruskan dan menyelesaikan kerja individu sepenuhnya. Manakala tight coupling, sekiranya satu bahagian organisasi tidak beroperasi dengan betul, organisasi secara keseluruhannya tidak dapat meneruskan potensi secara keseluruhan. Teori evolusi pula menurut Darwin, organisasi berusaha menyesuaikan diri dan hidup di dalam persekitaran yang tidak dimaafkan. Mereka yang tidak berjaya dalam penyelesaian tidak dapat bertahan, sementara organisasi yang kuat akan terus berkembang. Adalah wajar bagi sebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan maklumat yang masuk dan sering mengganggu persekitaran yang sudah ada. Perspektif yang merangkumi teori organisasi informasi, iaitu teori normatif. Teori media normatif atau dikenali sebagai normative media theory. Teori ini menerangkan tentang cara sistem media yang wajar dikenalikan demi mematuhi dan menzahirkan nilai sosial yang ideal. Teori media normatif menjelaskan cara sistem media seharusnya beroperasi untuk mematuhi atau menzahirkan satu set nilai sosial yang ideal. Oleh hal yang demikian, ontologi teori media normatif ini menegaskan bahawa apa-apa yang diketahui lazimnya bersituasi atau sama ada seperti teori tafsiran ia bersifat lokal. Teori ini dapat dibagikan kepada beberapa kategori, antaranya ialah pemilihan yang diperlukan ataupun reconciliation. Untuk memahami maklumat organisasi perlu membentuk garis panduan atau proses ini dikenali sebagai kitaran dan pelikannya termasuklah perbuatan kekaburan mesej, respon, tindak balas mesej yang kurang jelas, penjelasan mesej yang dirumus oleh organisasi. Kedua ialah faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mempengaruhi teori maklumat organisasi. Faktor ekonomi ialah cara bagaimana organisasi menganalisis sesuatu ekonomi. Faktor sosial pula ialah kajian sosiologi organisasi secara formal seperti perniagaan dan birokrasi. Faktor budaya pula mengajar bahawa siapakah diri kita yang sebenarnya, dan faktor politik pula peningkatan kepentingan diri dengan sengaja. Nombor ketiga ialah Dr. Brenda Darwin ataupun sense making approach atau dikenali sebagai pendekatan memahami. Dr. Darwin mendapati bahawa isu-isu ini berkembang daripada tempat yang berbeza, manakala Carl Wick menganggap bahawa ketidakselanjangan antara entiti, masa dan ruang. Setiap individu bergerak melalui masa dan ruang. Berurusan dengan entiti yang lain termasuklah artifak, sistem ataupun institusi. Dr. Darwin mendapati bahawa corak tingkah laku mendapatkan jurang lebih baik diramal dengan cara individu mentarifkan jurang di mana mereka mendapati diri mereka. Situasi dan orang sentiasa berubah, tetapi corak interaksi antara orang dan situasi seperti yang ditarifkan oleh orang lain nampaknya agak stabil. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang idea utama dan prinsip teori. Yang pertama ialah the organization atau organisasi. Untuk meletakkan visi Wick mengenai teori maklumat organisasi ke dalam konteks kerja yang tepat, meneroka pandangan mengenai apa yang membentuk organisasi dan bagaimana individu-individu mewujudkan konsep tersebut dalam menghasilkan pandangan yang signifikan. Teori ini meneroka pandangan mengenai apa yang membentuk organisasi dan bagaimana individu-individu mewujudkan konsep tersebut dapat menghasilkan pandangan yang signifikan.
Nombor kedua ialah loose coupling and the information environment ataupun gandingan longgar dalam sekitaran maklumat. Manusia yang berhubung secara longgar di dalam kebanyakan organisasi mempunyai garis lintang yang besar untuk tindakan. Pendirian psikologi sosial menyatakan bahawa tingkah laku individu lebih merupakan fungsi keadaan daripada sifat peribadi dan definisi peranan. Oleh itu, individu yang mempunyai hubungan yang kurang dalam organisasi akan menghadapi masalah yang besar. Jadi dengan cara yang sama, ia akan menyarankan agar organisasi dilihat melalui struktur lensa bukannya tradisi. Seterusnya adalah equality ataupun persamaan. Teori maklumat organisasi menyediakan asas pengetahuan dan kerangka yang dapat membantu mengurangkan risiko ini melalui dengan mengurangkan tahap kekaburan yang ada semasa aktiviti komunikasi yang relevan. Berfungsi sebagai konstruk yang seterusnya berpunca daripada penggunaan aktif berkomunikasi dan mengatur dan mengurangkan jumlah persamaan dalam domain yang ditentukan. Sense making ataupun membuat pertimbangan. Proses yang diterapkan pada individu dan kumpulan yang berhadapan dengan maklumat yang baru tidak sesuai dengan percayaan mereka sebelumnya. Proses sense making sebelumnya bermula dengan kejadian ataupun masalah yang memulakan tahap tafsiran yang tertentu oleh orang lain. Sense making dapat diterbagi kepada beberapa kategori, antaranya sense making adalah retroaktif, sense making ialah mengenai anggapan, sense making ialah mengenai cara berorganisasi melalui komunikasi. Terdapat beberapa prinsip dalam teori informasi organisasi ini. Antaranya ialah principle of equality ataupun prinsip persamaan. Terdapat 3 prinsip penting ataupun hubungan memandu proses pengurangan kesamaan ini. Mereka adalah hubungan antara kesamaan, peraturan dan kitaran mesti dianalisis dengan teliti. Hubungan antara bilangan peraturan dan jumlah kitaran, hubungan antara bilangan kitaran dan jumlah persamaan. Carl Louis berdapat bahawa jumlah persamaan yang dirasakan mempengaruhi jumlah peraturan. Secara umumnya, terdapat hubungan negatif antara tahap kesamaan dan jumlah peraturan. Tahap pengurangan pengesamaan. Menurut Carl Louis, organisasi mengalami perubahan yang berterusan dan selalunya menyelesaikan diri berbanding dengan perubahan yang diikuti dengan masa stagnasi. Teori maklumat organisasi yang menerangkan bagaimana organisasi menggunakan maklumat yang terdapat di sekitaran untuk mentafsir dan menyelesaikan diri dengan perubahan. Antara tahamnya ialah seperti NMN. Carl Louis menekankan peranan tindakan ataupun perubahan dalam organisasi melalui gabungan individu dengan data yang ada dengan pengetahuan luaran. Dan melalui proses percubaan dan kesilapan berulang, idea disempurnakan sehingga menjadi kenyataan. Yang kedua ialah pemilihan. Setelah menganalisis maklumat yang dimiliki organisasi, tahap pemilihan merangkumi pemikiran maklumat yang diperlukan untuk mengurangkan persamaan. Organisasi mestilah memutuskan kaedah yang terbaik untuk mendapatkan maklumat yang tinggi. Yang ketiga ialah pengekalan. Tahap terakhir berlaku apabila organisasi meneliti maklumat yang telah dikumpulkan untuk usaha untuk menyelesaikan diri dengan perubahan dan menentukan maklumat yang mana yang bermanfaat dan layak untuk digunakan. Terdapat 3 prinsip yang digunakan oleh organisasi apabila berhadapan dengan ketidaksamaan. Yang pertama ialah jumlah ketidaksamaan. Ketidaksamaan muncul apabila komunikasi melebihi jangkauan. Ketidaksamaan boleh diberikan pelbagai interpretasi, iaitu sesuatu yang kurang jelas, berkonflik dan juga kabur. Yang kedua ialah bilangan peraturan yang ditetapkan. Ketidaksamaan ini mewujudkan peraturan yang tetap. Lebih sedikit peraturan yang ditetapkan, lebih banyak kitaran yang diperlukan untuk mengurangkan ketidaksamaan. Yang terakhir ialah bilangan kitaran yang diperlukan. Lebih banyak kitaran, lebih kurang ketidaksamaan yang berlaku. Seperti anda sedang lihat di gambar atas sekarang, teori maklumat organisasi dapat terbagi ke 4, iaitu ambiguity, kekaburan, equality, ketidaksamaan, uncertainty, ketidakpastian dan juga complexity, kerumitan. Berdasarkan daripada gambar yang di atas, ambiguity atau kekaburan. Kekaburan adalah sejenis makna di mana frasa, penyataan ataupun resolusi tidak dapat ditarifkan secara eksplisit. Ianya menjadikan beberapa tafsiran boleh diterima akal. Aspek kekaburan yang biasa ialah tidak kepastian. Oleh itu, ia disifatkan sebagai mana-mana idea ataupun perseptif yang maksudnya tidak dapat diselesaikan secara muktamad. Seterusnya adalah equality ataupun ketidaksamaan. Ketidaksamaan bermaksud maklumat dengan pelbagai maklum. Dalam konteks kerja ini, kadang mempunyai beberapa rangka kerja konsep yang bersaing ataupun bercangkau. Uncertainty ataupun ketidakpastian. Ketidakpastian merujuk kepada situasi epistemik yang melibatkan maklumat yang tidak sempurna atau tidak diketahui. Ia terpakai pada ramalan peristiwa masa hadapan, pengukuran fizikal yang dibuat ataupun tidak diketahui. Seterusnya ialah kompleksiti ataupun kerumitan. Kerumitan bercirikan kelakuan sistem atau model komponennya berinteraksi dengan pelbagai cara dan mengikut peraturan tempatan. Dan bermakna tiada arahan yang lebih tinggi atau munasabah untuk menentukan pelbagai kemungkinan interaksi. Istilahnya yang biasa digunakan untuk mencirikan sesuatu dengan banyak bahagian di mana bahagian tersebut berinteraksi antara satu sama lain dengan pelbagai cara yang memuncak dalam susunan kemunculan yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.